Podcast ini ditaja oleh TT Racing. TT Racing adalah jenama gaming chess dari Malaysia yang dikenali di rantau Asia Tenggara. Kelebihan kerusi TT Racing adalah ianya diperbuat dari fabrik lembut dan selesa. Tempat letak tangan yang boleh di-adjust secara 4D, atas, bawah, depan dan belakang. Kerusi boleh disandarkan sehingga 155 darjah bagi memberi kebebasan dan lebih fleksibiliti. Tambahan memori foam di bahagian belakang dan leher untuk sokongan yang lebih baik dan selesa. Untuk info lanjut, layari Instagram ttracing_my. Dan untuk dapatkan potongan 7% bagi semua kerusi jenama TT Racing, layari ttracing.my dan gunakan kod SCFilm7 ketika membuat pembelian. Okay, hai, assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Lepak Lekopak Podcast di saluran YouTube Lekopak Production. Okay, satu topik yang menarik hari ni dan memang saya sendiri memang excited. Topik baru untuk episod kali ini adalah Upin Ipin Family Fun Run 2023 di MITC Melaka. Okay, walaupun kita punya topik ni pasal Upin Ipin Fun Run yang akan datang ni, tapi sebelum kita nak berkenalan dululah dengan kita punya panel-panel istimewa hari ni. Okay, kita ada 3 panel istimewa. Di sebelah kiri saya mungkin nak kenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum. Saya Del ataupun Aidil. Saya bekerja di Lekopak Production, Sungai Bahad sebagai graphic designer. Okay, Del, selamat datang ke Lepak Lekopak Podcast. First time kan? First time. Relax, kita chill-chill je hari ni, okay? Chill-chill je. Okay, panel ataupun jemputan kita yang kedua, kita boleh kenalkan diri. Baiklah. Assalamualaikum. Nama saya Zairi. Saya ayah kepada Zahira dan kami pernah terlibat dengan Lekopak punya fun run. Okay, kalau nak tahu Cik Zairi ni memang every time memang akan join Upin Ipin Fun Run. Memang every day memang saya nampak. Memang nampak muka dia berlari dengan anak-anak. Okay, anaknya siapa? Cuba kenalkan diri. Hai, nama saya Zahira Alia. Umur saya 11 tahun. Zahira Alia, umur 11 tahun apa ni, sekolah dekat mana? Dekat kat sini ke sekolah kat mana? Dekat sini-sini je. Sini-sini tu kat Shah Alam lah kat Shah Alam. Umur 11 tahun dan Zahira ni ada nama panggilan tak? Orang biasa bagi apa dekat sekolah? Kat keluarga Zahira atau Manja. Oh, Manja. Oh, inilah manjanya. So, nama saya Muhammad Zarin bin Abdul Karim. Saya merupakan ketua media baru di Lekopak Production dan secara umumnya saya juga menganjurkan ataupun menguruskan Upin Ipin Fun Run setiap tahun, termasuklah tahun ni juga. Jadi sebelum kita nak teruskan, saya tertarik nak tanya Manja lah. Kita panggil Manja boleh? Boleh. Okey, maksudnya Manja sekarang 11 tahun. Maksudnya masa yang Upin Ipin Fun Run tu 9 tahun lah kot. Betul ke? Ke lama lagi saya rasa Yang 2018. 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Alright, okey. Ini kita bersama dengan panel-panel kita hari ini dan saya ulang balik, topik kita hari ini adalah Upin Ipin Family Fun Run 2023 di MITC Melaka. Sebenarnya sempena dengan Karnival Upin dan Ipin juga yang akan diadakan di Melaka. Okey, dan sebelum kita nak borak tentang Upin Ipin Fun Run secara detail, kita nak berkenalan sikit ataupun lebih lagi dengan kita punya panel berkaitan dengan run tu sendiri. Macam Del Del, apa pengalaman Del dalam dunia lari ni? Cuba kongsikan sikit. Saya selain buat grafik designer, saya ada hobi lain iaitu lari. Lari untuk half marathon, full marathon dan biasa training sendirilah untuk selepas waktu bekerja macam tu. Kita tepuk sikit. Half marathon dan full marathon mungkin untuk sebab walaupun kita topik fun run MKM kan, tapi kita nak tahu half marathon dan full marathon tu berapa agaknya jarak tu? Untuk half marathon biasa 21 km dan half marathon untuk full marathon pula 42 km. Wih, jauh betul tu Jauh betul. 21 dan 42. Okey. Kenapa kalau macam Del sendiri berlari ni dah berapa lama berlari ni agaknya dalam dunia berlarian ni? Saya lari sejak tahun lepas, bulan Disember. Dari saya biasa saya mula lari sebenarnya daripada brisk walk dulu ni. Oh, brisk walk. Brisk walk jalan. Brisk walk tu berjalan biasa je. Jalan biasa tapi laju sikit lah. Kemudian saya tengok sekeliling orang kan, macam dekat Tasik tu. Jalan laju sikit. Kita jadi semangat. Kita jadi nak push diri kita. Kita cuba try lari pula, laju sikit, makin lama makin laju. So laju sampai ke 42 km terus. Alhamdulillah 42. Bukan ramai ataupun bukan semua orang boleh lari sejauh
42 km kan. Macam Cik Zahri ni boleh kongsikan ada pengalaman dalam dunia larian ni macam mana? Dulu-dulu muda-muda ke sebelum kita cakap pasal fun run ni macam mana? Saya tidaklah seperti runner-runner yang jarak jauh, sebab dulu background sekolah saya pun saya adalah atlet sekolah untuk jarak dekat 100 meter, 200 meter. Paling lari pecut lah ni. Paling jauh pun saya boleh buat dalam 800 meter sajalah. Tapi itu waktu sekolah dulu lah. Jadi bila dah meningkat dewasa ni dan dah berkeluarga ni, saya lebih buat untuk macam untuk kardio lah. Dalam seminggu tu kena ada satu kali sesi untuk jogging. Jadi untuk maintain lah kan, kita kadang-kadang jantung kita ni pun perlukan juga latihan untuk tu. Tapi saya memang tak pernah jarak untuk jauh lah, long distance tak pernah. Tapi ikut mengikuti perkembangan kan, macam tengok pada media sosial mana yang macam mana latihan dia ke, ataupun pertandingan-pertandingan macam yang terbaru ni kan, jauh-jauh tu kadang terfikir juga nak buat, nampak tapi seronok seronok. Tapi ada yang macam sampai seorang atlet tu siap bawa tayar kan, tarik tayar tu. Jadi tengok macam mana motivate dia kan. Sedangkan saya yang paling sekarang ni yang mampu 8km saja. 5km tu bolehlah bawa anak-anak kan. Kalau penat berhenti. Lepas tu sambung balik. Macam tu je lah. Betul. Itu yang saya tertarik juga. Dulu pernah ada kawan sharekan saya, bila kita cakap kita adalah seorang runner, pergilah lari 42km. Ataupun pergilah lari speed contohnya. Dia different kan. Ada yang berlari trail dan sebagainya. Mungkin nak tambah sikit jenis-jenis pelari ni. Sebenarnya lari ni banyak jenis sebenarnya. Dia ada macam trail, ada road, ada marathon, ada Ironman. Macam Ironman lagi lah. Tu ada compile semua sekali kan. Ada lari, ada basikal, ada swimming. Macam kawan saya ramai main trail. Dia masuk trail running. Trail tu lah hutan lah dalam hutan. Tapi itu lagi mencabar sebenarnya. Betul. Saya sebelum manja saya pun ada pengalaman lari dalam trail juga. Sebab sebelum kalau lari kat jalan kita boleh bersantai tengok lari kat jalan, tapi kat trail ni kita kena alert. Betul. Kan itu ada dengan dahan dia, dengan akar dia, kena sentiasa alert. Jarak penat tu cerita lain pula, dengan bukitnya dan sebagainya. Sebab Cik Zahri pun runner juga. Saya dah bersara dah, saya nak comeback balik ni. Boleh follow Boleh insya-Allah. Okey, Manja Zahira. Manja dah lari berapa km paling jauh pernah lari? 5km tu confirm lah. 5 je lah. 5 je lah. Oh, paling jauh. Bagus. Manja sendiri berlari sejak umur berapa tahun tu memula berkecimpung dalam larian ni agaknya, sukan ni? Macam 5 tahun macam tu lah. Oh, 5 tahun dah mula berlari Sebab apa tu berlari? Memang acara larian ke ataupun suka-suka ke? Suka-suka ikut ayah. 5 tahun kecil lagi tu. 5 tahun tu berapa km lari tu? 1 km ke? Kadang-kadang berhenti jalan je lah. Berhenti jalan. Okey, kalau Manja lah kan, selain dalam larian ni ataupun aktiviti larian yang untuk PAP ni, Manja sendiri aktif dalam bidang apa sekarang ni? Dalam sekolah ni? Tarian dengan silat. Cuba explain sikit. Tarian apa dan silat apa tu? Cuba explain sikit. Tarian tu saya dalam grup Pematah Seni Tari. Okay. And lepas tu saya saya audition lah waktu first kali audition. Bila dapat masuk je buatlah latihan. Dan sekarang masih dalam tim tarian tu lah Untuk silat tu macam mana pula? Untuk silat silat apa nama dia? Silat dia nama juga kan? Ke macam mana? Silat gayung. Silat gayung. Okay. Saya silat dari 5 tahun. Dari 5 tahun sampai 11 tahun saya bersilat first waktu dulu kecil-kecil pertubuhan je. Sekarang dah besar sikit saya masuk olahraga. Olahraga tu adalah pertandingan. Jadi pertandingan combat sport ni memang memerlukan stamina yang tinggi lah. Jadi tu yang dia teruskan berlari untuk dapatkan stamina dia. Macam Cik Zahri sendiri ada kaitan dengan silat, cikgu silat ke macam mana saya dengar? Saya ada juga mengajar silat dan antara selepas kita latihan tu, kalau dalam seminggu tu mesti ada satu kali untuk kita buat latihan kardio, iaitu berjogging. Betul. Saya rasa menarik tak kisah kita macam ada involve dengan silat, tarian dan sebagainya, tapi senaman kardio ni, jogging ke running ni memang salah satu amalan yang kita patut buat lah. Memang seronok lah.
Dan especially macam Cik Zahari sendiri kata tadi untuk kesihatan kita macam jantung kan. Mungkin boleh kongsi sikit bila kita dah berusia contohnya, kesihatan jantung sebenarnya salah satu benda utama, betul kan? Ya, betul. Kita training jantung kita. Saya ada juga kawan yang sebaya. Jadi dia ada menceritakan dia ada masalah dalam setakat ni. Alhamdulillah saya tak ada. Jadi dia pergi jumpa doktor dan doktor menasihatkan dia cuba berjalan berjalan kat keliling Tasik. Jadi kita kalau boleh kita cuba elakkan lah. Kita kena sebelum kita dapat apa-apa penyakit ke apa ke, jadi biar kita prepare ready dulu. Betul. Sebenarnya apa-apa kita kena amalkan hidup sihat. Betul. Dan macam untuk fun run ni macam 5km. Sebenarnya 5km pun okey sebenarnya. Tidaklah 5km sikit sangat compare dengan 42km kan. Memanglah jauh. Tapi kita tak perlu nak 42km. Kita ikut kita punya prestasi ataupun stamina kita. Saya tertarik juga 42km sebab saya jarang jumpa runner 42km yang boleh berkongsi sikit. 42km tu berapa lama tempoh larian yang dibuat masa event yang baru-baru ni? Macam dekat 42km untuk full marathon ni dia punya cut off punya time. Cut off time. Cut off dia 7 jam. Tapi alhamdulillah saya buat sub 5 jam. 5 jam 5 jam. Wow. Tapi itu pun ada macam berhenti kejap untuk solat semua. 5 jam pun tu dah kira laju juga. Sebab full marathon dia punya flag off dia pukul berapa tu? Pukul 10. Pukul 3 pagi. 3 pagi orang tengah tidur awak berlari Betul. Jadi pukul 3 pagi sampai dekat ni finish line tu pukul apa tu? Saya sampai pukul 8 lebih. Awak berlari gelap sampai dah cerah dah. Dah cerah sikit. Tapi sub 5 tu power lah. Saya kalau dapat 7 ngam-ngam sikit pun dah kira okey dah tu. Okey, kalau macam tu dia punya orang kata apa pace. Pace tu boleh cerita sikit. Pace tu apa benda sebenarnya? Pace tu kiranya 1 km kiranya 10 minit untuk larian. Satu macam mana? 1 km kira masa kita 10 minit. Kiranya selagi semakin rendah pace tu semakin laju lah kita. Awak pace berapa masa tu? Saya pace 5. Pace 5 patutlah sub 5. Pace 5 saya tak ingat last time saya tengok macam pace saya punya 8 ke 10 macam tu Macam manja dengan Cik Zahari, lari ada bergantung pada pace ke atau berlari je? Suka-suka macam mana? Kita lebih boleh relax, santai. Dan macam manja sendiri ataupun kakak-kakak dia, kalau di sekolah tu saya meletakkan satu target yang mana kalau kata untuk road run ataupun merentas desa, saya meletakkan top 10. Jadi kita bagi dia macam motivasi yang mana kalau dia dapat top 10 dia dapat something. Maksudnya dekat sekolah sekarang ni merentas desa ni masih ada lagi lah. Memang ada dapat nombor placing saya dulu zaman merentas desa saya memang cari geng-geng lari paling belakang. Lama saya sama. Ada tak lari belakang sama-sama kan kita kau team kan? Asalkan habis je. Ni orang yang nak aim depan. Alhamdulillah macam manja sendiri saya bagi dia dalam top 10. Alhamdulillah dia dapat top 5. Alhamdulillah, tepuk sikit. Jadi dia balik rumah tu dia seronok lah. Dia cakap manja menang kan, dapat medal kan. Okey, jadi kita nampak lah dia punya effort dia kan. Okey, sedikit tentang merentas desa sebab macam saya dah lama sangat merentas desa tak ingat dah berapa km merentas desa sebenarnya. Macam pandan juga ke macam mana? Merentas desa di peringkat sekolah rendah ni biasa 3 km saja. 3 km. Okay. Dan dia lebih selamat, dia dipantau oleh cikgu-cikgu dia kan. Ada setiap stesen tu ada PBSM dia, ada cikgu-cikgu dan ada polis pengiring untuk jaga trafik supaya pelajar-pelajar ni tak lari tantu arah apa semua kan. Ramai-ramai lari lagi seronok. Betul. Macam manja Zahira sendiri cerita dekat saya tengah dia lari dia dah aim dah yang mana atlet yang dia target yang nombor 1 tu dia akan follow, cuba ikut dengan dekat lah target lah. Kalau macam itu dia manja punya pengalaman masa run tu, maksudnya target seorang runner yang ini nombor 1 ni follow je, apa lagi manja punya experience during lari tu? Macam adakah manja rasa 3 km tu macam okey ataupun dah nak penat 1 km ke atau macam mesti manja terus lari memang tak ada bagi chamnya kan, lari terus kan. Kan kalau pakai jam pace 3 katanya. kan macam mana katanya? Waktu 2 km tu dah penat dah. 2 km dah penat, dalam hati dah penat dah tapi tak boleh stop. Sebab lagi 1 km je nak habis kan. Waktu tengah
tengah lari tu ada budak tinggi tu dia potong manja pun potong dia balik. Lawan balik. Macam tu. Lawan balik. Lepas tu agak-agak ada tak cikgu bagi tahu berapa minit habis? Mestilah tak tahu 15 minit ke 10 minit tak tahu. Tak tahu. Tapi nombor 5. So dah berapa kali agaknya dapat nombor ranking dalam wanita desa tu? 2 kali. Alhamdulillah. Saya betul lah. Saya main ingat lah. Saya wanita desa saya duduk belakang. Saya tak tahu siapa 25, nombor 10 saya tak tahu. Asalkan habis je. Lepas tu ada makan-makan kan, lepas tu balik. Okey, kalau untuk persediaan macam Del sendiri untuk 42 km saya rasa bukan mudah Betul. Dan macam mana boleh kongsi sikit persediaan, ada training ke? Saya training dalam sebulan tu. Dalam seminggu tu 4 kali ataupun 5 kali. Berapa jarak sekali lari sehari tu? Okey, untuk biasa hari Selasa tu saya akan buat easy run. Easy run tu maknanya larian yang sederhana laju sikit. Lepas tu saya akan buat interval. Interval tu memang speed slow. Okey, lepas tu untuk weekend saya akan buat long run. Long run ni kira macam half marathon lah, kita buat 21 km terus. Oh, memang kena half marathon lah weekendnya. Saya memang buat long terus. So dari segi stamina saya rasa memang dia dah rangka dia dah plan betul memang ada jadual saya sendiri. Macam Cik Del latih tu by group ke ataupun sendiri je? Sendiri saja. Sendiri. Okay. Tapi saya ada club runner lah sendiri. Okay. So kalau nak sendiri, sebenarnya sendiri lagi puas hati sebenarnya. Lagi sedap kan. Kita ikut kita punya pace sendiri. Betul. Kadang ada orang laju kita tak mampu kan. Dah penat Kawan-kawan semua laju, kita slow sikit. Kalau macam training tu biasanya malam ke pagi ke? Biasa weekdays? Kalau weekdays tu malam. Kalau macam wet long saya akan buat pukul 2-3 pagi dekat Putrajaya. Okay. Sampai subuh tu, lepas subuh tu saya akan solat dekat Putrajaya pagi. Tapi bagus juga tipsnya, sebab saya ramai juga kawan-kawan runner yang share yang kalau kita nak lari kata macam pemberantaran tu pagi, training pun kena pagi juga. Kalau training malam, lari event day tu pagi, dia dah tak apa kita punya badan nanti. So baguslah long run dia pagi, pukul 3 pagi. Dikala orang semua sedang tidur Tapi ramai yang lari kat situ. Kat Putrajaya. Putrajaya. Sebab kawasan ni pun insya-Allah selamat kat situ selamat situ. Kalau macam 5 km mungkin tak ada latihan khusus sangat, tapi apa rutin ada lari 5 km setiap hari ke ataupun sekali-sekala, seminggu sekali ke? Okey. Kalau 5 km ni untuk yang lebih easy ni, jiran dia sebenarnya tak ada target sangat. Kalau penat berhenti. Lepas tu sambung balik. Cuma kalau kita ada target untuk mana-mana pertandingan tournament, kita akan set. Kalau kita sekali kita buat dalam setengah jam, untuk next kita kena kurang daripada setengah jam tu. Macam tu je lah. Target dia agak manual juga target dia. Tengok timing macam tu tak ada target pace lah, pernafasan. Lebih enjoy lah, senang kan. Penat berhenti. Lepas tu tapi ingat, kalau katalah sekali kita satu round tu kita dah berhenti, untuk besok kita kurangkan. Betul. Ni memang manual betul ni zaman cara orang lama ni punya training ni. Kalau sekarang dah macam-macam app semua boleh ikut dia. Tak ada training macam orang lain, ada training kat bukit lah, bawa tayar, tak ada. Macam mana manja pula nak mengekalkan top 5 ni? Biasanya top 5 kan ada training khusus ke? Tadi ke training tu untuk manja sebenarnya? Setkan masa lah. Macam manja memang enjoy lah untuk aktiviti ke? Manja rasa macam memang enjoy lah untuk aim lagi placing macam mana? Manja enjoy sambil tu nak betul-betul fokus larian. So macam manja berlari ni memang kalau ada acara je memang nak aim placing lah, top 5 ke top 10 ke. Ada orang yang memang dia nak lari ni dia nak enjoy sendiri kadang-kadang dia relax. Ada sekali-kali macam tu tak? Bawa family jalan-jalan, nak lari tempat baru kan, tepi pantai ke, ada tak kadang kan? Tak ada. Macam manja sendiri dia fokus untuk pertandingan silat. Jadi dia akan fokus ke arah tu lah, kuatan strength lepas tu lepas habis sesi untuk macam berjogging tu, jadi ada satu sesi untuk buat drill untuk dapatkan dia punya agility dia tu. Drill running lah. Drill. Bukan calang juga ni. Saya nak buat drill pun susah tu. Manja nampak kecil tapi aktif. Silat lagi baik kita kan. Okey.
Kita nak ke kalau dalam semasa lari jauh tu, tak kisah training ke, ada tak macam injured ke dan sebagainya? Mungkin ada kan melecet ke? Macam mana? Saya jujur saya cakap masa 42 tu saya ada injured dekat lutut. Dekat area depan KLCC. Berapa km dah masa tu? Masa tu dah 12 km. 12 km baru lagi. Baru lagi, tapi saya dah gelap lagi tu. Dah cramp dekat lutut semua. Masa tu dah macam nak give up lah, DNF. DNF did not finish betul. Masa tu dah nak give up lah, tapi fikir balik saya dah training lama, dah macam-macam kan. Kena kuatkan tenaga so banyak. Tak ada apa-apa rep ke apa ke medik ke, tak ada dah? Belum lagi. Masa tu belum lagi. Sebab baru lagi kan. Tapi saya slowkan pace. Saya kan biasakan sikit dan lari biasa lah. Agaknya pace 3 awal tu kot. Slow pace apa? Pace 5 dia kata. Masa mula-mula tu pace 4 lah. Tapi slow sikit. Slow. Yang penting apa-apa pun berlari ni biar dah habis, tapi kita kalau boleh tak nak ada injury lah sebenarnya kan. Sebab kita nak berlari lagi lepas ni kan. Nak pergi kerja dan sebagainya. Macam kalau Cik Del untuk berlari ni, apakah makanan yang sebelum berlari tu? Preparation tenaga tu. Biasa orang akan cakap carbo load lah. Carbo load tu meaning sehari sebelum tu dia kena makan banyak nasi, banyak spaghetti, banyak pizza ke apa benda karbo. Yang tu yang senang tu. Itu part yang paling senang. Semua orang hari-hari saya carbo load ni. Tapi sebelum running tu malam tu kita akan makan sikit je, macam pisang ke kurma ke tu. Maknanya perut kosong berlari. Tapi bukan kosong betul-betul kosong. Kita ada macam sikit lah makan sebelum lari tu. Dia 2 jam sebelum tu jangan makan berat lah. Makan minyak, makan pedas. Tidak nanti takut masa lari tu macam benda-benda yang tak ingin jadilah macam tak, dia sakit perut je. Baru dah sakit perut jadi toilet dah timing semua awak dah apa semua dah tak dapat. Saya dapat tahu ada juga setengah-setengah runner ni dia makan macam energy bar. Betul. Itu during run during run. Sambil berlari. Boleh juga sebenarnya ataupun slow sikit makan. Macam saya makan masa kilometer 21. Saya makan energy gel. Lepas tu kilometer kedua pun saya makan energy gel. So dia akan tambah kita punya energy sikit lah. Sebab kita dah keluar banyak garam lah dan sebagainya kan. Betul. Kena bawa lah standby. Mungkin dulu tak ada lah kot. Ataupun macam mana sekarang dah banyak. Dulu banyak. Mungkin kawan-kawan saya yang senior sikit diorang suka makan kurma lah, yang agak manual, tapi benda tu works lah sebab kurma pun bagi tenaga juga sebenarnya. Cuma ni sekarang diorang dah commercialize kan energy gel dan sebagainya, itu lebih mudah lah. Ada pernah injured ke macam manja? Tak adalah kot sebab 5 km ke macam mana? Ke ada pernah kaki luka ke? Pernah jatuh lah. Masa lari tu? Lari jatuh. Dekat mana tu? Maksudnya kena lutut ke berdarah ke macam mana tu? Lutut tapi tak berdarah, dia calar. Oh calar. Itu adakah sebab manja lari terlalu laju ke, ramai orang ke macam mana kan tu? Ke memang atau tak lupa ikat tali kasut ke? Terseliur. Bukan terseliur, dia macam lari-lari macam tu kan. Tapi ini yang kita sebenarnya secara umum je anak-anak ni dia terlalu excited bila nak lari, lari terlalu laju. Macam mana train manja dan ataupun kakak-kakak dia dulu, macam mana start berlari ni, apa kena buat? Okey, macam sebelum diorang dengan tournament yang sebenar, saya suruh diorang mula starting tu berjalan dulu. Berjalan dulu sebab apa? Diorang ni excited macam Cik Zarin cakap, diorang tolak-tolak. Tu kita takut tu. Jadi berjalan dahulu. Biasanya sekejap aja, dalam lebih kurang dalam 100 meter diorang dah berjalan dah. Selepas 1 meter tu baru saya suruh start. Tu untuk sesi latihan lah. Tetapi bila hari pertandingan sebenar memang saya suruh daripada awal all out. Jadi dapatkan distance dengan pelari lain, lepas tu kita dapat konsisten lah. Jadi kalau katalah kita untuk pertandingan sebenar kita perlahan, kita nak kejar orang kat depan tu bermasalah. Jadi itu antara taktikal yang saya beritahu dia orang lah. Okey, masa latihan, relax dulu kan. Mula jangan berlari, berjalan dulu, lepas tu baru berlari, dan saya suruh dia target kat mananya tempat spot yang mana dia orang penat. Kalau katalah lepas 1 kilo tu dia dah penat kan, dekat situ next time untuk latihan yang kedua tu dekat tempat yang tu kena cover sikit. Dah dapat tahu lah. Ini untuk orang yang memang nak train kan. Tapi kalau untuk orang yang biasa contohnya, dia nak galakkan pada peringkat awal, mungkin manja 5 tahun. Ada orang yang 5 tahun nak anak dia berlari juga. Macam mana agaknya?
Apa agaknya tips-tips lah senang kata kan. Okey, macam keluarga saya amalkan macam kalau satu pusingan padang tu, okey, untuk hari ataupun minggu pertama kita bagi dia 5 kali berhenti contoh. Okey, untuk seterusnya kita akan cut jadi 4 kali berhenti. Sampai ke tahap yang mana tak ada berhenti, lari slow jog. Saya akan bagi tahu dia orang yang mana jalan dengan berlari perlahan ada perbezaan. Walaupun nampak berlari perlahan tu macam tak laju, tapi sebenarnya dengan berjalan lebih better lagi berlari perlahan tu. Macam tu. Maksudnya berjalan lagi better dari lari perlahan tadi? Tak. Okey, terbalik. Berlari perlahan Lagi better dari berjalan. Daripada berjalan. Jadi kalau perlahan. dia latihan di sekolah pun saya tak galakkan dia berjalan. Kalau penat macam ni pun berlari perlahan, berlari anak sikit kan. Macam tadi soalan tadi, macam mana nak bagi tahu yang mana keluarga-keluarga tu just santai je. Suruh dia orang bawalah permainan dia ke, pegang ke kan, patung ke apa kan, bagi dia seronok. Sambil tu kita ceritalah, tu taman tu ni lompat sikit kan. Kita kena berbual. Yang penting parents dia kena join sekali sebenarnya. Kalau tu anak lari dia tinggal ayah duduk tepi ni tak boleh juga kan. Tak boleh. Itu satu. Kedua, keselamatan. Apabila kita jauh dengan anak-anak kita berlari, dia akan rasa takut. Kita takut keselamatan, kita kena kejar anjing ke apa kan. Jadi better kita berlari bersama dengan keluarga. Jadi kita kena pilih tempat yang selamat macam taman permainan mungkin. Betul. Macam yang macam soalan tadi, keluarga elok ambil satu kawasan yang berpusing. Dia patah balik situ. Jadi senang kita nak pantau kan. Macam cakap pasal kawasan yang selamat macam saya baru lepas kena kejar anjing. Lagi laju tu. Betul. Tu yang PS5 PS5 tu macam mana? Masa tu tengah group run lah, ramai-ramai malam kan. Tiba-tiba anjing daripada tepi dia terus keluar serentak. Memang terus bersepah lari. Terus semua pace 3. Anjing tu kejar betul-betul ke dia baru jalan? Betul-betul kejar. Anjing tu berapa ekor pula? Dia satu group juga. Dia memang group runner anjing lah. Dia terus kejar semua. Tapi betul lah, kena cari tempat yang sesuai lah. Lagi satu saya nak tanya, kadang-kadang ada setengah dia runner ni, dia training dia macam dengar lagu betul. Betul. Jadi kalau katalah di jalan raya tu mungkin agak macam dia tak dengar kereta lalu ke sebab dia fokus pada lagu dia. Macam mana, apa pendapat apa ni? Macam saya memang dengar lagu. Tapi macam saya punya saya guna yang volume slow je. So kita boleh dengar sekeliling punya, macam takut tiba-tiba anjing keluar ke tapi boleh dengar lah, boleh dengar. Tapi kita lagi shock kita lari ada muzik sebenarnya. Kita boleh santai. Dia punya tu lagu rock ke lagu baguslah soalan-soalan dia. Itu ikut orang. Macam saya suka lagu yang perlahan, yang tenang. Jadi ikut orang. Kalau macam saya kadang-kadang dengar agak lagu. Bila lagu laju. Bila iklan kan dah selalu. Lagu tu dia memainkan peranan kita lah. Lagu rancak kita pun step betul-betul dia banyak lah dia punya ni. Ada orang betul lah dia kadang dia tak suka dengar lagu. Dia suka dengar apalah bunyi kereta ke, tak kisah, dia dah suka ni. Ada orang suka memang kena dengar lagu. Kalau dia tak dengar lagu macam baru 1 km dia punya mood tu lambat. Okey, betul. Untuk manja sendiri, bila yang awal-awal kan, apa yang agaknya motivasi manja selain nak menang awards ke apa benda tu, macam mana manja ada semangat untuk berlari? Macam kawan-kawan lain, ada kawan-kawan lain yang umur macam manja mungkin 9 tahun 10 tahun dulu, bukan semua berlari, betul tak? Kenapa manja je berlari? Apa minat manja selain ayah suruh? apa lagi? Rasa macam bila dah sampai tu macam seronok ke, macam mana manja rasa? Manja lari sebab manja tengok dekat apa berita kat TV orang lari macam best, dah habis lari dapat medal. Patut orang sorak ramai-ramai kan. Terus kelah orang puja-puja macam tu. Manja suka ada rasa perasaan berjaya tu kan, dapat achieve something tu. Okey, mungkin kawan-kawan lain pun kena ada rasa macam tu kan. Berlari sebenarnya seronok manja kan, bila polo-polo kita penat rasa, tapi seronok betul. Agak manja nak tak lari jauh sikit selain 5 km? Mampu tak rasanya? Entah, tak tahu lagi. 5 km tu kalau lari dah habis penat ke macam boleh lagi ni ke macam mana? Penat sikit lah. Penat sikit. Sebab selalu berhenti macam tu. Okey, tapi tak apa, 5 km pun dah banyak juga daripada orang yang tak ada lari langsung kan. Okey. Kita nak back, kita punya topik utama adalah UPPEN Fun Run. Okey.
Cik Zahari dan anak-anaknya adalah salah seorang yang memang setiap tahun 2 tahun dah kita dah buat penganjuran fun run ni, dan setiap tahun memang ikut. Yang pertama UPP Fun Run 2018 di MAIP Serdang, dan yang seterusnya UPP Fun Run 2019 di MITC Melaka, dan yang akan datang ni tahun ini UPP Family Fun Run 2023 di MITC Melaka juga. Tapi yang beza je kan, masa yang first time kita buat 2018 tu, kita punya distance adalah 3 km. Betul saya dah check balik memang 3 km lah. Saya pun tak ingat 3 km punya, tapi rupanya 3 km lah. So mungkin kalau ingat-ingat momen-momen macam mana agaknya? Okey, pada saya perbezaan dia di MAIP Serdang tu track dia berbukit. Betul. Jadi bermasalah pada parent yang tolak anak stroller kan. Macam di Melaka itu hari saya tolak wheelchair mak saya. Jadi track dia cantik, track dia mendatar saja. Jadi sesuai untuk anak-anak. Macam track dekat MAIP tu dia berbukit. Kalau yang tolak wheelchair tu dia memang cabaran dekat situ. Betul-betul. Yang wheelchair yang tolaknya penatnya mak dengan ayahnya kan. Anak-anak situ je relax, dia tak tahu bila dah sampai ni kan. Pengalaman pertama, itu pun sebenarnya penganjuran kali pertama UPP Fun Run, dan penyertaan kali pertama. Tengok macam mana acaranya UPP Fun Run ni dari segi ada pelepasan dia, ada baju je. Ini yang Melaka kan, macam mana agaknya? Ya betul. Macam membuatkan mana parent-parent atau peminat Upin dan Ipin ni teruja, yang mana kita dapat t-shirt kenangan, t-shirt kenangan. Lepas tu goodies dia, goodies bag dia banyak. Macam yang di Melaka tu sendiri, dia punya bib dia ada konten, ada mewarna. Jadi anak-anak ni suka sangat kan. Dia lepas lari dia tak sabar nak buka, dia color-color semua. Jadi benda tu satu benda yang menyeronokkan kan. Macam kita berlari pun memang kita tengok ramai-ramai ni memang tak 3 km tu 5 km tu di Melaka tu 5 km tak terasa. Memang tak terasa. Yang mana masing-masing tengok tolak anak, bawa anak kan, berjalan lah, yang kelong dekat bahu pun kelong dekat bahu lah. Jadi seronok. Dia seronok. Lepas tu lari ramai-ramai pula. Ya betul lah. Lepas tu anak-anak ni dah sampai dekat tempat penamat tu, dapat bergambar dengan Upin dan Ipin. Lepas tu macam-macam lah benefit yang parents akan dapat kalau menyertai Let's Go Pack punya fun run ni. Okey, dia memang sebab kita punya first penganjuran UPP Fun Run juga time tu di MAIP Serdang tu. Dan betul lah, memang walaupun 3 km bunyi macam dekat, tapi sebab dia bukit, memang menambah penat sikit lah. Macam manja masa tu berlari jugalah kot belum, bukan kecil lagi, bukan naik stroller kan, naik memang berlari kan. Macam mana manja, ingat tak momen naik bukit tu 3 km tu, ingat lagi tak? Dah lama lah. Tapi memang ingat berlari tu memang ada Waktu dulu Manja berlari dengan kakak Manja, Zulfa. Tengah berlari, Manja dah penat, nangis. Lepas tu menangis juga Lepas tu kakak Manja kata, Manja cepatlah, penat ni, lari lah. Banyak drama ni. Tapi habis juga 3 km. Sebab kalau kita tak ada acara macam ni, memang kita takkan ada peluang berlari kat MAIP macam ni. Betul. Macam dia lah tu, masa ni berlari ke bekerja lah Saya bekerja. Tapi saya include untuk design untuk fun run. Masa tu kalau tak silap saya, baju dia warna biru dewasa, dan kanak-kanak ke kuning biru. Kanak-kanak kuning ke? Kuning. Kanak-kanak kuning, dewasa biru. So itu antara perbezaan ataupun keunikan UPP Fun Run. Baju tu dewasa kanak-kanak masih lain. Ini Melaka punya hitam, dan kanak-kanaknya warna putih. Mungkin dari segi design dia nak kongsi apa-apa dari segi design Fun Run yang selalunya diterapkan untuk ni, macam baju colour lain lah. Untuk design untuk 2023 ni, kita pergi yang MAIP dulu ke macam mana? Untuk MAIP. Secara umum dia punya design ni dia lebih kepada meriah. Lepas tu daripada comel lah, sebab benda ni untuk budak-budak kan, dia akan interact dengan budak. Kalau budak tu suka colourful, meriah, macam itulah. Sebab kadang orang join Fun Run ni dia nak tengok baju dulu. Baju cantik, comel. Jadi fasa design sendiri saya rasa bukanlah macam design ni siap. Dia banyak level of approval, level of judgement kita tengok, barulah itulah hasil dia. Kan? Medal kat MITC saya tak ingat macam ni, tapi dekat Melaka kita ada pusing kan medal medal berpusing tu kat Melaka punya.
Dan saya pun nak berkongsi juga sebab ini adalah penganjuran pertama UPP Fun Run ketika di MIME ni. Saya juga adalah orang yang macam AJK lah lebih kurang kan. Jadi saya pun nak experience. Saya tak tahu macam mana lari 3km kat situ UPP-nya Fun Run okey ke tidak dari segi penganjuran. Jadi saya pun lari juga. Walaupun saya bekerja juga, lepas flag off 1 2 3. Lepas tu okey, aku kena lari juga. Saya berlari juga sampai habis just nak experience dan nak tengok ada tak macam mana pengalaman runner-runner yang lain. Okey ke tidak, diorang have fun ke tidak. So saya faham. Yang konsep tolak solo saya nampak. Memang Perak tolak solo penat dah rupanya. Macam tu. Tapi apa-apa pun UPP Fun Run yang pertama kali di MIME tu memang kalau tak saya menghampiri 3,000 2,000 lebih macam tu, menghampiri 3,000 peserta. Memang ramai lah. Alhamdulillah memang ramai. Dan yang tahun seterusnya kita pergi ke MITC Melaka 2019. Dua-dua ni sebab atas penganjuran Carnival Upin Ipin. Memang bila ada carnival je kita akan buat fun run. Setakat inilah. Carnival je ada fun run. So dekat MITC Melaka tu tadi katanya flat dia punya flat. Boleh kongsi tambah lagi tak dia punya suasana macam mana? Sebelum tu biasanya fun run ni kita akan buat pukul pagi 7 pagi. 7.30 pagi dengan anak-anak ramai kan, family mesti kena motivate anak-anak ni kena ready awal. Macam mana agaknya persediaan tu, kasut ready malam-malam ke macam mana? Betul. Semua tu memang kita dah letakkan tempat khas untuk besok pagi kena terus bangun, prepare, kita bagi semangat sikit kan. Lepas tu bagilah sikit macam contoh air kotak bagi dia tenaga. Lepas tu memang kena standby awal lah. Dia memang satu effort sebenarnya. Betul. Disiplin. Dekat sini juga bila Upin Ipin Fun Run ni memang melibatkan komitmen keluarga dan kat situlah nampak dia punya nilai-nilai kekuatan tu. Macam di MITC Melaka ni Manja dah besar sikit. Setahun lepas tu macam mana? Ingat tak pengalaman berlari masa tu? Jalan pun flat 5km tu Manja okey je 5km kan. Macam mana? Buat lari laju ke macam mana tu? For first tu confident lah. Dan last tu tiba-tiba jalan atau lari anak. Mula-mula pada perancangan awal memang nak lari satu keluarga. Tapi bila kanak-kanak yang lain, anak-anak yang lain berlari laju, dia dua beradik dah pergi dulu dah. Dia ikut je siapa-siapa yang lari laju dia nak follow juga. Dia rasa tercabar. Jealous orang lari laju. Betul. Bila orang semua lari, awak semangat tu pun datang. Tapi kita macam saya bagi tahu dia, okey kalau nak lari laju kita jumpa dekat penamat. Tunggu, jangan merayap lah kan. Jadi dia akan tunggu kita orang dekat penamat. Sebab apa-apa macam event macam ni, family UPP Fun Run ni memang kita punya safety tu memang dah ada poli dan sebagainya. Jumpa kat ujung penamat tu insya-Allah dia memang tempat yang selamat lah. Betul. Dan masa dekat MITC tu saya tengok dari segi keselamatan dia sangat-sangat bagus. Jadi tak ada kereta laju lalu lalang, tak ada. Memang track tu saya tengok macam seolah-olah dihaskan untuk UPP Fun Run tu. Walaupun kita lari kat tepi jalan raya sikit tapi dia belah dalam. Belah dalam. Dia dari segi keselamatan dia memang terbaik. Macam dari segi package design ke, mungkin Del ingat tak kat Melaka ni selain medal pusing tu, medal pusing tu saya rasa antara cabaran yang dari segi nak manufacture kan medal pusing tu kan. Kita design boleh macam-macam. Nak buat tu saya ingat lagi dia agak cabaran, tapi saya rasa bila dah siap ini merupakan satu keunikan sebenarnya. Betul. Ada elemen lain tak lagi yang Del terapkan dalam design dekat Fun Run Melaka ni? Ingat tak? Yang inilah baju dia. Inilah baju dia. Betul. Yang ini lepas tu kita orang punya team, kita orang ada macam tadi cakap pasal mewarna tu kan. Yang mewarna tu. Kita orang brainstorm semua untuk buat lagi satu yang unik lah. Macam ada pertandingan untuk mewarna. Lepas lari boleh mewarna. Lepas tu dapat hadiah macam tu. Betul. Dapat 2 hadiah lah. Betul. Ya, mewarna dapat hadiah. Manja dapat 2 hadiah juga. Okey, orang lain dapat. Orang lain lah. Orang lain dapat, betul. Yang dekat Melaka tu betul yang untuk bib mewarna tu dari segi fasa desainnya untuk nak manufacture tu pun kita kena kaji. Dia bukan kertas biasa. Ya, betul. Kertas biasa, bib biasa tu kalau kita kena air dia akan perlu dan sebagainya dan warna tak boleh lekat. So kita kena order kertas lain dan sebagainya. Banyak benda kita research untuk nak merealisasikan idea tu je. Tapi end up ramai juga saya tengok lah family suka. Ada orang betul, memang during lari tu dah mewarna dan dia satu cara creative way lah. Tak pernah ada orang buat lagi. Betul. Tak pernah orang buat lagi. Macam Del sendiri dah ada pengalaman lari jauh kan. Mungkin kalau untuk fun run macam ni 5km walaupun monyet macam dekat tetapi untuk adik-adik
kan, baru nak join. Apa agak-agaknya advice dia boleh bagi tahu? Persediaan ke, mungkin dari segi mental ke macam mana? Jangan terlalu nak kejar ni kan, placing ke macam mana? Betul. Sebenarnya kalau nak mula lari ni, satu dia kena cukup tidur, cukup rehat. Lepas tu jangan terus lari laju terus. Kita kena slow jog. Macam tadi lari anak-anak, lari je lah, tapi jangan berjalan kalau boleh. Lari anak kalau boleh. Lepas tu ada disiplin. Kena terapkan lah benda tu. Rasanya sebenarnya bila anak-anak tengok ada Upepin Fun Run ni, diorang seronok. Tapi bila orang fikir nak lari 5km tu, saya ada juga feedback dekat Facebook. Sebab yang first time kita buat 3km, dia kata okey. Tapi bila dah buat 5km, ada yang parent rasa betul jauh sangat 5km ni. Dia tak dapat bayangkan anak dia mampu tak habis 5km ni. Ada juga komen-komen begitu, kenapa tak buat 3km. Apa pendapat dari segi angle parents, 5km ni macam ni, adakah distance yang possible ataupun terlalu berat untuk anak-anak ni? Pada saya, pengalaman saya yang di Melaka tu, sebenarnya 5km ni tak ada masalah. Sebab kita beramai-ramai. Kadang-kadang sambil kita berlari kan, kita cakap adik-adik sikit lagi, sikit lagi. Memang pada awal tu memang macam tu. Tapi akhirnya semua Alhamdulillah, semua berjaya juga sampai ke barisan penamat lah. Jadi bagi saya, Tok Lan tadi 5km tu masih lagi okey lah, boleh lah. Bukan dia orang bila 5km tu kena straight lari, tidak. Kalau penat berjalan, relax kan, santai-santai. Tapi bila dia tengok kawan-kawan dia semua berlari kan, datang semangat balik. Tu okey tu. Untuk yang fun run di Melaka ni, especially kita sebenarnya tak ada cut off time macam yang full marathon semua ada cut off time. Tapi kita ada juga orang kata tak naklah lari 5 jam baru habis kan. Kita ada lah allocation untuk nak blok jalan dan sebagainya. Mungkin kalau 5km ni agaknya tahun lepas ingat tak? Dulu ingat tak agak berapa lama habis? Lari santai berapa? Lebih setengah jam tu of course lah, mungkin tak sampai sejam kot saya ingat betul, mungkin 40 minit 50 minit boleh macam sampai, tu. boleh sampai achievable lah Kalau lambat sikit pun ada lagi, sejam lebih sikit je, betul betul. Dia kalau katalah dia tidak berlari, dia jalan laju pun masih lagi boleh dapat dalam masa yang singkat lah kan. 5 kilo tu tak jauh sangat. Lepas tu saya ingat lagi pagi pukul 7.30 tu dia belum terlalu panas lagi. Betul. Saya ingat lagi suasana dia memang sebab saya berlari juga. Dia selalu pun cakap ini pun saya berlari juga. Dah 2 tahun saya AJK saya pun lari juga. Sebab saya nak experience benda tu. Betul ke laluan dia okey, selamat dan sebagainya. Kalau macam water session dekat mana, so saya kena tengok benda tu. Dan saya tengok cuaca je memang sangat-sangat betul. best lah, berlari memang best lah. Dan Manja sendiri tengok macam mana event tu, ada kita ada yang specialnya, kita punya warm up ataupun senam aerobik kita bersama dengan Upin dan Ipin. Nampak tak Upin masa tu? Senam tu. Macam mana Manja tengok ikut sama So ada tak agak-agak Manja rasa macam aku lari cepat sikit, nanti kat habisnya ada Upin nak jumpa lagi, ada tak macam terfikir macam tu? Motivasi. Tak perasan. Sebab tak tahu apa-apa. Lari kan. Pada peringkat kanak-kanak, dia memang lebih pada seronok saja. Dia tak fikir pasal penat ke apa kan. Dia pasti seronok. Lepas tu lepas lari jumpa Upin, dapat bergambar apa semua, bagi dia orang memang satu kepuasan lah. Kepuasan lah. Untuk Upepin Fun Run tahun ni, kita ada tukar branding sikit. Kita buat Family Fun Run. Upepin Family Fun Run, memandangkan 2 tahun sebelum ni ramai orang family lah yang join family. Lepas tu bila kita gunakan keyword family tu, kita harapkan dan galakkan lebih ramai family yang join. Dan sebenarnya 5km tu tidaklah susah sangat, achievable macam cakap tadi. Betul. Dan kita nak family. Sebenarnya kita punya fun run ni lebih kurang dah 4 tahun tu sebenarnya, sebab kita dah stop kan dengan COVID dan sebagainya. Carnival pun sama juga. So inilah kita nak comeback balik dengan Carnival bersama fun run. So hopefully family lebih ramai datang, especially di Melaka ni. Dan saya rasa ni satu peluang yang baik. Bukan orang Melaka je, orang yang sekitar mungkin Johor ke Negeri Sembilan boleh orang kata melancong ataupun berjalan cuti sekali. Ini adalah minggu pertama cuti sekolah kalau tak silap saya. Mungkin boleh bagi tahu dari segi angle parent macam ni. Sebenarnya jangan pandang fun run, tetapi kita nampak apakah tarikan menarik yang boleh buat bersama keluarga masa sepanjang minggu itu contohnya kan, Carnival dan sebagainya. Dan setahu saya juga tahun depan kalau tak silap memang Melaka menganjurkan tahun melawat Melaka. Betul. Dan terlalu banyak event dibuat di Melaka.
Jadi pemilihan Lesco Park membuat event tu sekali lagi di Melaka adalah satu pilihan yang tepat. Dan diorang memang tengah nak promosikan tahun melawat Melaka tu pada tahun depan tu. Okey, kita teruskan dengan UPPM Family Fun Run di Melaka ni. Mungkin kita Del ke yang design ke, ada team design ni lah mungkin kita boleh explore ataupun elaborate sikit untuk Fun Run tahun ini di Melaka ni juga. Kita punya design of course berbeza, tapi kita masih mengekalkan konsep baju dewasa warna lain dan kanak-kanak warna lain. So ada reason tak kenapa agaknya? Ke senang nak cari anak ke macam ni agaknya? Setiap tahun baju anak dengan dewasa ni lain je. Ada reason agaknya? Dia ada reason tersendiri sebenarnya. Boleh kongsi ke agaknya? Kalau untuk dewasa ni untuk nampak slim sikit. Oh, baju hitam patutlah. Ni bukan PM Hafiz yang suruh baju hitam ni, dia bukan, suka ni bukan Yang ini sebenarnya saya yang design ni, baju JC ni. Awak design kita panggil orang yang tepat ni. Cuba explore sikit, cerita sikit. Okey, konsep untuk tahun ni punya kita gunakan konsep pop art. Pop art. So nampak medal semua, elemen semua kita gunakan pop art. Pop art yang bersih lah, clean. Daripada logo sampai ke baju, sampai ke bib, kita gunakan konsep pop art. Dan untuk medal ni tahun ni kita tidak gunakan konsep yang berpusing. Kita more to pop art dan agak straight to the point sikit lah. Dia tak ada mekanisme berpusing. Dan juga kita ada running bib pun kita pakai konsep yang biasa punya running bib. Kita ada insert dan juga ada light refreshment dan juga personal insurance daripada Jomran. Okay. So dah tahun ni dah daftar ke macam mana? Dah daftar betul dah daftar dah. Berapa orang kali ni tahun ni lari ni? Macam tahun lepas jugalah. Satu keluarga maksud dengan kakaknya semua. Maknya pun lari juga mak lari juga mak pun runner juga ke macam mana? Lari suka-suka lah, support okey. Bukan senang nak jumpa family betul. yang memang supportive macam ni tau. Sama-sama lari semua. Okay, dan tahun ni juga macam dulu kita ada include merchandise dan sebagainya. Cuma tahun ni kita konsep berbeza. Kita letak harga dia murah, iaitu RM35 sahaja. RM35 sahaja, tapi kalau siapa yang nakkan merchandise dan sebagainya, dia orang boleh add on. Add on dengan harga yang murah. Macam ni produk baru Upin headgear. Maksudnya kalau dia pakai macam cekak tu, ada dia orang nampak macam ada rambut. Upin headgear. Ni saya tak tahu siapa pakai dia, tapi ni untuk ni untuk kanak-kanak punya size je. Saya dah tanya dewasa tak ada ke, saya nak juga. Tapi ni kanak-kanak je. Yang macam tu pakai cekak, nampak ada jambul satu. Ada jambul. Itu berapa ringgit tu? RM10 je kan? Ada harga dia, harga asalnya lain, tapi untuk promo ni siapa yang ambil Fun Run-nya package ni, add on RM10 dapat cekak tu. Dan ada apa lagi, plush toy lah, dan beberapa lagi barang lah. Dan juga siapa nak beli tiket carnival UPP awal pun boleh package dengan Fun Run-nya ni juga. Ini antara package promosi lah yang menarik. Sebab apa, bila kita dah hampir 4 tahun dah tak buat carnival, Fun Run ni, kita nak orang ramai masuk. Lepas tu kita beri option siapa yang nak masuk saja, tiket dia murah. Siapa nak tambah barang baru ikut dia punya bajet dan apa yang dia nak lah. Untuk yang kali ni, berapa target Lesco Park penyertaan untuk Fun Run Ini ni? macam soalan media lah. Sebab apa, kadang-kadang ada juga yang macam alamak tak dapat nak masuk sebab mungkin penyertaan tutup. Okay, betul. Jadi macam mana? Soalan ni sangat bagus. Okay. Itu Cik Zani boleh jawab. Okay, betul. Okay, saya recap sikit. Untuk 2 tahun sebelum ni kita punya peserta adalah sekitar 2,500 ke 3,000 sekitar gitulah. Jadi kita tahun ni kita pun target lebih sikit lah, kita at least dalam 2,000 hampir ke 3,000 juga. Dan yang menariknya kali ni, kalau tahun sebelum ni kita ada tari tutup 2 minggu awal, 3 minggu awal. Tetapi untuk tahun ini kita buka sampai besok nak run, hari ni pun boleh kita buka lagi sebenarnya. Semua ni dianjurkan ataupun diorganize oleh Jomran. Jomran. Dan Jomran ni apa yang mudahnya daftarnya semua melalui app. Melalui app daftar je, tekan bayar dah. Dia macam-macam geran ada kat situ. Dan UPPM Fun Run ni yang terkini lah. Agaknya kalau dari segi family punya kacamata, apa agaknya yang tertarik dengan UPPM Fun Run tahun ni? Apa agaknya? Ataupun yang ingin tahu agaknya
InsyaAllah kita punya laluan yang sama. Kita belum final lagi, tapi insyaAllah laluan sama. Yang mana tadi bagi input laluan tu senang, flat. InsyaAllah selamat sebab laluan di dalam jalan raya. Kita akan pakai laluan yang sama, insyaAllah. Macam pengalaman kami join dengan aktiviti-aktiviti fun run macam MBSA ke atau apa. Jadi dia ada session yang untuk budak buat satu task lah. Tapi yang melibatkan family. Jadi macam contoh sampai satu session tu diorang boleh buat macam permainan, dapat aja. Tapi kalau tak nak buat pun tak apa, boleh jalan terus. Jadi diorang dapat relax, enjoy, lepas tu diorang continue balik pada larian tu lah. Tambahan-tambahan macam tu. Macam contoh dia masuk satu lorong tu ada air buih ke apa kan. Jadi budak-budak dia akan hilang segala penat dia yang 1 kilo tu, dia akan sambung lagi. Macam benda-benda elemen-elemen macam tu. Ada beberapa run yang dah gunakan konsep macam ni. Betul. InsyaAllah dalam masa depan kita akan cuba explore lah. Sebab ni kita nak mulakan versi comeback dulu. Sebab apa kita letak semua idea tu. Sebab apa yang menariknya Open Fun Run, lepas habis je run, katakan flag off 7.30, katakan sejam 8.30, dia rehat sekejap pukul 9 lebih, pukul 10 nak start Carnival Pepin dah. Diorang akan teruskan diorang punya semangat tu masuk Carnival Pepin pula. Dan fun run ni adalah hari Sabtu. Sabtu. Jadi Carnival Pepin pun memang Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi Sabtu ni bila diorang dah run, diorang boleh masuk hari Sabtu, dan kalau diorang rasa macam best nak masuk hari Ahad pun ada peluang lagi. Lepas tu kita pilih hari Sabtu tu tengah-tengah. Tapi antara input yang bagus lah. Dan insyaAllah juga fun run OPP ni lepas ni kita akan teruskan juga tahun depan. Lokasi dia kita masih dalam perbincangan lagi lah. Banyak juga request nak bawa ke Selangor lah, ke negeri-negeri lain lah. Kita dalam fasa perbincangan juga lagi. Okey, untuk Manja, agaknya ada tak nasihat dekat kawan-kawan yang nak join fun run macam ni, fun run OPP ni, ada tak nasihat kawan-kawan jomlah join ke, atau tips-tips Manja daripada dulu yang 9 tahun, apa agaknya tips-tips Manja boleh share kawan-kawan? Untuk semua kawan-kawan, sebelum lari tu kenalah stretching dulu, lepas stretching warm up, and kalau boleh waktu lari tu belilah baju dia kalau dah masuk fun run tu memang dapat baju tu. Beli ni rambut upin tu. Beli rambut upin. Siapa yang botak tu boleh lah. Okey, untuk Encik Zahari ni, advice untuk family mungkin first time lah nak buat family ni. Risau ke nak buat family ramai lari ni, apa kan ni tips-tips family first time nak join Pepin Family Fun Run ni? Baiklah, pada family yang kali pertama nak join dengan Pepin Fun Run ni, sebenarnya jangan risau. Dari segi keselamatan dia sangat-sangat terjaga. Dengan kita memang dengar dalam 5 km, tetapi sebenarnya tidaklah jauh sangat. Masih lagi sesuai, sebab masa pengalaman saya tahun yang di Maif ni pun ramai juga yang keluarga-keluarga yang tolak anak. Kadang-kadang dia bawa mak dia sekali, macam-macam sikit je boleh. Jadi seronok. Bila kita ramai-ramai tu sebenarnya 5 km tak terasa, memang tak ada apa-apa. Kita boleh berjalan, masih lagi sempat. Berjalan boleh, berjalan laju boleh, tak ada masalah. Jadi Pepin Fun Run ni sangat-sangat baik, bagus untuk aktiviti riadah keluarga. Sambil-sambil kita buat aktiviti keluarga, kita dapat bawa anak kita jumpa Pepin, dapat macam-macam pelbagai aktiviti yang Let's Go Pack ajukan. Jadi mainlah ramai-ramai keluarga semua yang mana terdekat ataupun jauh. Sebab pengalaman saya masa join tu, dia daripada Penang. Ada dia juga join Penang, dia datang, dia terus lari. Dia tak ada check in hotel, tak ada mana. Dia datang, dia join fun run, dia lari, lepas tu dia enjoy dengan apa-apa aktiviti, lepas tu dia balik. Ini individu ke family ke apa ni? Family. Saya datang, saya tanya daripada mana, dia kata tu. dari Penang. Dia pagi tadi dia bertolak. Jadi pada saya, untuk keluarga yang jauh pun boleh datang, yang dekat apatah lagi. Betul. Mari kita ramai-ramai join. Kita seronok-seronok lah, kita kena kenalan kan. Yang penting kena utamakan keselamatan juga kan. So dah jauh tu lari, kalau dah biasa tak apa. Dah biasa tak apa, betul. Yang penting kena ni. Sebab saya nampak dekat
let's say kalau ramai ni siapa nak book hotelnya apa dia kena plan cepat benda tu sebagai parents. Betul. Hotel kat situ katanya dah nak fully book dan sebagainya, kena plan lah. Kalau untuk Dell mungkin dari angle runner yang dah buat full marathon ni kan, ada tips-tips untuk yang fun run ni. Dell sendiri rasa nak masuk tak ni? Tak nak lah masuk full kan, ni pun kita fun-fun juga kan. Kalau boleh kena masuk lah. Boleh, saya masuk, kita masuk sama-sama saya pun daftar juga. Kalau bekerja, lepas tu kita kerja Carnival Jalan kan, kita lari. Ini macam warm up lah, lepas tu kita akan stay bertenaga sepanjang hari Carnival tu. Macam mana? Macam saya, nasihat saya untuk ni lah, untuk adik-adik yang nak masuk ataupun sesiapa saja nak masuk, rancang persediaan, kalau boleh latihan sikit, lepas tu stretching sebelum nak lari tu, dan training sikit lah untuk ni. Lepas tu yang penting semangat dan disiplin. Betul. Walaupun 5km tapi kena ada sedikit stretching stretching juga sikit lah. Saya rasa semua nasihat tu dah dikongsikan. Mungkin dari angle saya dari segi penganjurannya, saya rasa jangan lepaskan peluang bersenam aerobik bersama UPP masa nak play off tu. Betul. Sebab kat itu UPP akan orang kata warm up bersama dengan peserta semua. Dan mungkin saya boleh nak kongsi sedikit kot antara pengalaman saya in term of penganjuran punya angle. Mungkin orang first time join, jadi orang tak faham. Contoh, bila diorang join macam ni, diorang expect diorang akan dapat medal tu tanpa berlari. Faham kan? Dia tak nak medal ataupun dia bayar, dia tak nak datang pun event tu, ataupun dia nak maju, nak medal sahaja. Ini antara salah konsep yang saya kongsi. Ada beberapa orang yang macam ni, tapi saya nak kongsikan yang dia kena berlari baru dapat medal. Begitulah event lah. Dan memang begitu kan. Memang begitulah. Kita dia bukannya jual barang. Kalau event, kalau kita tak habiskan larian, memang tak dapat baju atau dia tak dapat medal, tapi baju tu adalah sebagai kit larian lah, memang akan dapat. Jadi lari dia tidaklah stres sangat. Kalau nak jalan pun boleh. Jadi kena hadir dalam event tu lah. Sama-sama lari. Dan untuk race kit collection, macam saya bagi tahu, event ni Sabtu dan race kit dia adalah sehari sebelum. Event dia adalah pada Sabtu 16 Disember. Race kit collection dia insyaAllah adalah pada hari Jumaat 15 Disember, iaitu hari pertama Carnival UPIP. Dan insyaAllah juga kita mungkin akan buat dekat MNTC Melaka juga. Walaupun Jumaat tu hari bekerja, tapi biasanya sebab ni dah cuti sekolah. Parent yang nak datang memang dah datang sehari awal. Begitulah planning dia. Dan kita biasanya tidak akan membenarkan race kit collection tu pada hari kejadian. Walaupun ada request, tapi ikut pengalaman, dan tak ada kan event run yang bagi hari tu ambil race kit, tak ada kan? Memang tak ada. Sebab kita susah nak manage. Hari Sabtu tu run, orang nak run je, dia dah tak ada ambil race kit dah. Tak ada dah. Tapi kalau atas dasar mungkin ada isu transportation ke dan sebagainya, mungkin boleh communicate dengan Jomran untuk macam nak wakilkan ambil ke kan, boleh je Jumaat tu sebenarnya. Jadi saya rasa memang UPIP Fun Run ni insyaAllah satu acara fun run yang dinanti-nantikan oleh peminat UPIP Ipin. Terbukti ni kita ada peminat setia every year join. Terima kasih. Dan lagi sekali, siapa yang nak join UPIP Fun Run boleh daftar di Jomran, aplikasi Jomran. Dan kita akan buka sehingga besok lari, hari ni pun masih buka lagi. Tetapi kita bergantung juga, kita takut terlalu ramai dan sebagainya, dan jangan tunggu tempoh ataupun last minute baru beli. Sebab harga RM35 ni kita buka untuk early bird. Early bird tu maksudnya kalau di Jomran punya app ni adalah untuk 200 orang pertama. Tetapi sebenarnya dah lebih 200 dah sebenarnya. Dah lebih dah 200, tapi saya bagi tahu Jomran jangan tutup dulu, biar orang RM35 ni biar dulu. Biar dulu. Sebab dah menghampiri, bukan dah menghampiri lah, lebih daripada 200 tu. Tapi saya cakap biar dulu. At least biar orang aware dulu. Dan saya nak bagi hadiah kepada peminat UPIP ni, biar dapat harga ini. Tapi mungkin harga dia akan jadi harga yang mahal sikit lepas ni, saya tak pasti. Tapi kalau boleh grab lah peluang ni, jangan tunggu last minute. Takut harga final, katakan besok run hari ni nak daftar, adalah harga dia RM70. Memang jauh sangat beza dia. Kalau boleh daftarlah sekarang. Daftar sekarang, jangan tunggu saat-saat akhir nanti. Saya lagi sekali ucapkan terima kasih kepada panel kita hari ini, kepada Dell, salah seorang designer di Leko Production, juga seorang runner, okey, Encik Zahri dan Manja Zahira, okey, peminat setia UPIP dan Ipin. Terima kasih sudi datang ke studio Lepak Podcast. Kita borak-borak ni, okey. Rasa macam berlari kita punya nervous saja, macam tengah berlari kan. Okey, dan kita juga harapkan semua peminat UPIP dan Ipin berikan sokongan,
teruskan memberi sokongan dan kita akan jumpa nanti di Carnival Upin Ipin khususnya dan juga Upin Family Fun Run 2023 di MRTC Melaka. Jadi itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Lekopak Production dan YouTube LC Film. Follow Instagram dan Facebook Lekopak dan juga Lekopak Film. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.